Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billah. Hadis pada malam ni hadis yang ke-19. Wa bi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Khalid al-Bahili qala haddatsana Yahya bin Sa'id an ibni Ajlan qala anba'ana Aun ibnu Abdullah an Abdullah bin Mas'udin qala idza haddatsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fazunnu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi wa ahnahu wa ahdahu wa atqahu. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah an Amr bin Murrah an Abil Bakhtari an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali bin Abi Talib qala idza haddatstukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha fazunnu bihi alladhi huwa ahnahu wa ahdahu wa atqahu. Dua riwayat dulu Hadis yang ke-19 ni dengan sanadnya Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud katanya, apabila aku ceritakan kepada anda sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu bersangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang lebih sesuai dengan baginda, lebih sesuai dengan petunjuknya yang sempurna dan yang sesuai dengan takwa. Begitu juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib katanya, apabila aku menceritakan kepada kamu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu bersangka terhadap baginda terhadap baginda tinggal. Apa yang lebih baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang lebih baik, lebih lurus dan lebih bertakwa? Jadi dua riwayat ni hampir sama, iaitu kedua-dua hadis ni ataupun asar ini, sebab kedua-dua ni adalah kata-kata daripada sahabat yang dikatakan sebagai mauquf. Mana tak ada hadis Nabi di sini. Cuma kedua-dua riwayat ni, riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ali bin Abi Talib, menceritakan kepada kita kaedah cara kita nak berinteraksi, nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mungkin kepada kita ni menimbulkan macam-macam kekeliruan, kemuskilan. Riwayat ke-19 ni Imam Ibnu Majah dia meriwayatkan daripada Abu Bakar Ibnu Khalid al-Bahili, seorang yang siqah, seorang yang siqah. Hafiz Ibnu Hajar kata siqah. Beliau mengambil daripada Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id, biasanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Cuma dalam nota kita ni, dalam nuskhah yang tercetak, bukan Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Cuma dalam nuskhah yang tercetak terdapat tambahan, terdapat tambahan perawi antara Yahya dan Ibnu Ajlan, iaitu Syu'bah. Mana kalau kita tengok dalam nuskhah yang tercetak dalam pasaran yang ada ni, antara Yahya bin Sa'id dan Ibnu Ajlan tu ada seorang perawi yang bernama Syu'bah. Sebenarnya tambahan ini tidak terdapat pada usul tulisan tangan. Mana dalam nuskhah makhtutah, yang menjadi punca asal kepada cetakan yang ada ni, tak ada. Begitu juga tiada dalam Zawaid Al-Busairi. Maknanya Al-Busairi ia buat kajian tentang hadis-hadis dalam Ibnu Majah
yang menilai, mengkritik perawi-perawi dalam Sunan Ibn Majah ni, Busayri pun tak sebut adanya Syu'bah. Dan juga tiada dalam Tuhfatul Ashraf Al-Mizzi. Tak ada juga dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Sebab apa kitab Tuhfatul Ashraf ni? Fi Ma'rifatil Atraf. Mana kalau zaman dulu kat Maktabah Syamilah lah, indeks. Mana hadis-hadis kalau ada dalam Sunan Sittah, maka kalau kita nak cari potongan-potongan dia tu duduk mana, perawi mana, maka kita boleh berpandukan kepada kitab Tuhfatul Ashraf ni. Jadi bila dalam kitab Tuhfatul Ashraf menyebut hadis ni tanpa ada Syu'bah, maka kalau ada dalam cetakan ada disebut Syu'bah antara Yahya bin Sa'id dan Ibn Ajlan tu, maka itu adalah tambahan yang keliru. Yang keliru berdasarkan kepada 3 perkara tadilah. Dalam usul makhtutat yang tertulis tangan, tak ada dalam Zawaid Busayri dan tidak ada dalam Tuhfatul Ashraf. Kemudian Yahya bin Sa'id ni dia mengambil riwayat daripada Ibnu Ajlan daripada Aun. Katanya Aun bin Abdullah telah memberitahu kepada kami daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, jika aku bacakan kepada anda sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah bersangka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang lebih sesuai dengan baginda. Mana kedudukan Nabi sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi, sebagai berada pada maqam nubuwah. Kedudukan Nabi seorang yang paling bertakwa kepada Allah SWT, sesuai dengan petunjuknya. Maknanya tidak mungkin Nabi ajar dalam satu hadis ni cara dia, tiba-tiba Nabi tunjuk di tempat lain, dalam hadis lain, lagu lain pula. Balik kurang 360 darjah berbeza. Jadi kena fahami ataupun kena takwil sesuai dengan hidayat petunjuk dia, sesuai dengan sifat Nabi sebagai seorang yang paling bertakwa. Jadi nota 68 ni, hendaklah kamu bersangka, maknanya hendaklah kamu yakin. Kemudian dalam riwayat satu lagi tu, riwayat kata-kata Sayyidina Ali lebih kurang lagu tu juga. Huraya dia tu nombor 70. Sesuatu yang lebih sesuai dengan kesempurnaan takwanya. Maksudnya ialah jika lafaz yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai andaian 2 perkara, maka tafsirkanlah dengan erti kata yang paling baik, iaitu perkara yang lebih tepat dengan hidayat dan takwa. Banyak error ni. Dan tidak ada keraguan bahawa perkara seperti ini yang pastinya. Mana kita kena pergi kepada hal lebih munasabah dengan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbing umatnya kepadanya, dan tidak ada keburukan melainkan baginda telah memperingatkannya. Maknanya kita kena balik pada usul hak Nabi suruh ni benda yang terbaik. Hak Nabi larang ni adalah benda yang paling mudarat. Jadi itu cara kita nak memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak buat tu celah. Nabi tak buat ibadat tertentu pada waktu tertentu, mana celah bahawa, pastilah bahawa benda tu tidak diperlukan. Macam contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya 2 hari raya tanpa ada azan, tanpa ada iqamah. Mana di situ jelas bahawa tidak perlu iqamah, tidak perlu azan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap tahun semaya hari raya 2 kali. 2 kali. Jadi tak ada iqamah, tak ada azan. Tak ada qabliyah. Tak ada ba'diyah. Tak ada berlaku. Jadi hak tu hak lebih munasabah. Wajib kepada sesiapa yang mendengar hadis yang diberikan banyak tafsiran dan takwilannya untuk tidak mentafsir atau mentakwil maknanya kecuali kepada maksud yang lebih sesuai dengan Al-Quran, sunnah yang lain atau ijma'. Demikianlah sewajarnya apabila menemui nas-nas syarak yang bertentangan pada zahirnya. Oleh itu sewajarnya berusaha untuk menyelaraskan tu antara makna yang bertentangan supaya tidak terjerumus dalam fitnah
dan kekacauan kerana salah faham terhadap makna nas syarak. Macam contoh. Hadis ni lah, hadis kita baca saat ni tu. Saudah memberi giliran kepada Nabi SAW memberi giliran. Saudah tu dia beri giliran dia dengan Nabi, memberi giliran dia tu untuk Aisyah. Jadi kalau kita salah pakai kita kata Nabi ni setuju benar lah. Boleh duduk dengan hak muda ke apa semua ni. Lepas tu tambah pula disebutkan Nabi ni paling sayang pada Aisyah. Nabi paling sayang pada Aisyah. Maknanya dia buat kesimpulan kerana Aisyah ni lah paling muda sekali. Orang lain tu janda belaka, hak ni dara. Sebab itulah Nabi sayang lebih. Begitu juga hadis kata Nabi SAW tanya, manakah giliran aku ni? Esok mana giliran aku? Jadi Nabi tu maknanya setengah orang tak faham, dia kata Nabi ni dia nak pergi, dia tahu dah giliran Aisyah tu. Jadi macam dia logak nak pergi pada rumah Aisyah. Sedangkan apa hal lebih munasabahnya Nabi SAW nak berada di rumah Aisyah ataupun giliran tu dia minta duduk di rumah Aisyah kerana hubungan Nabi dengan ayah Aisyah tu hal lebih penting sebenarnya, Abu Bakar. Sebab kita tengok lepas daripada Nabi SAW wafat, Abu Bakar. Mana-mana pun Abu Bakar. Jadi tentu sekali Nabi ni dia nak bercakap, ada benda urusan penting dengan pengganti dia tak Abu Bakar. Jadi masa itulah Nabi SAW nak memberitahu apa-apa yang perlu kepada Abu Bakar sebagai pengganti. Walaupun Nabi tidak sebut jelas bahawa Abu Bakar ni pengganti aku, tetapi banyak dari hadis-hadis yang lain memberi isyarat bahawa Abu Bakar yang menjadi pengganti Nabi. Sebab masa Nabi sakit tu Nabi kata muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Suruhlah Abu Bakar tu dia menjadi imam kepada orang ramai. Mana isyarat bahawa Abu Bakar ia akan jadi pengganti Nabi. Begitu juga ada seorang perempuan tu, dia mari jumpa Nabi, dia tanya, kalau aku mari lepas ni, kamu tak ada, aku nak jumpa siapa? Jadi Nabi kata, jumpa Abu Bakar lah. Daripada situlah kita boleh faham bahawa orang yang paling sesuai menjadi khalifah ni, lepas daripada Nabi, Abu Bakar. Dan bila Nabi nak berada di rumah Aisyah, mana sebenarnya Nabi nak bermusyawarah, nak bertemu, nak berbicara secara sulit, tanpa ada orang lain. Itu Nabi nak kecek dengan Abu Bakar di rumah anak dia. Rumah anak dia, rumah Aisyah. Jadi sebab itulah Nabi SAW ni minta untuk dia terus berada di rumah Aisyah. Jadi banyaklah hadis-hadis bila mana kita nak faham, biarlah sesuai dengan qawaid kulliyah dia. Kena, mana hadis tu kita nampak juz'i. Hadis tu kita nampak sebagai satu benda yang juz'i, jadi cara kita nak faham tu kena tengok hak kulli dia. Mana hadis ni hak secara juz'i itu mungkin kita nampak ada percanggahan, ada pertentangan. Jadi kita nak faham tu kena balik kepada kaedah umum dia. Nabi sebagai seorang yang adil, Nabi seorang yang amanah, Nabi nak pada kebaikan untuk seluruh umat dia. Nabi tidak pilih kasih. Jadi kena letak atas tu dulu. Jadi ini pun kira-kira sebagai usul dirayah lah. Mana riwayat tu biarlah sesuai dengan kedudukan Nabi sebagai penerima wahyu, sesuai dengan kedudukan Nabi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Seperti hadis kata Nabi ni pergi rumah Ummu Haram tu dah. Ummu Haram tu cari gutu Nabi. Ummu Haram ke Ummu Haram dah tak? Ya. Jadi Ummu Haram ni cari gutu atas kepala Nabi. Dah. Hadis itulah hadis awalu jaishin min ummati
rakabul bahra. Tentera pertama daripada umat aku ni, ia menaiki kapal pergi. Dah, wajibat. Pasti untuk mereka tu syurga. Jadi, Nabi tidur. Dah. Nabi baca hadis tu. Masa tu Muharram ada lah. Muharram ada. Jadi, berapa Nabi duduk rumah Muharram? Tidur pula. Oh, tu kacau ibu tu pula. Jadi, ulama kata, tu ibu susu Nabi. Ada kaitan gini. Kesimpulannya, itu mahram Nabi, tak mungkin. Supaya juga Nabi SAW jalan ni, ada budak perempuan. Ya, ada budak perempuan ni, mari pergi tangan Nabi, agak Nabi pergi mana. Nabi pun tunggu. Ya, mana layar dia, mana di situ, bukan kata Nabi mengambil kesempatan, tidak. Mana Nabi mengambil kira keadaan seorang budak tu. Ya, menghampiri Nabi. Mana Nabi layar, tidak kata Nabi letak tangan senjuh, suruh dia main jauh, tidak. Jadi kita kena tafsirkan ada Nabi, perbuatan Nabi itu sesuai dengan kedudukan baginda sebagai orang yang paling rahmat, orang yang paling penyayang. Itu dua asar. Maknanya termasuk di bawah bab ta'zim hadis Nabi ni. Itu antara cara kita ta'zim hadis Nabi. Mana-mana riwayat yang nampak tidak sesuai dengan kedudukan Nabi secara zahirnya, maka itu perlu ditafsirkan bersesuaian dengan kaedah-kaedah umum. Kemudian hadis yang berikut ni ada 21. Haddatsana Ali bin al-Munzir qala haddatsana Muhammad bin Fudayl qala haddatsana al-Maqburi an jaddihi an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعرفن ما يحدث أحدكم عن الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول اقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. Riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, jangan sampai aku mengetahui ada seseorang dari kamu yang disampaikan kepadanya hadisku. Sambil bersandar di tempat duduknya, ia berkata, bacalah Al-Quran. Semua yang dikatakan dalam Al-Quran yang terdiri daripada perkataan yang baik, maka aku memang mengucapkannya. Jadi hadis ni, Imam Ibn Majah mengambil daripada beberapa perawi. Jadi kita ambil Al-Maqburi tu. Al-Maqburi ni, Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, Abu Abbad Al-Laythi, maula mereka. Maknanya Al-Layth tu bukan dia keturunan Layth, tetapi sebagai maula. Ada sabik pembebasan hamba ke apa ke, Al-Madani, orang Madinah. Az-Zahabi dalam Al-Mizan menyatakan bahawa Ibnu Ma'in mengatakan beliau tiada nilai dalam ilmu hadis dan pernah beliau mengatakan tidak siqah. Al-Fallas mengatakan beliau tidak siqah dan munkarul hadis. Jadi nampak macam hadis ni tidak sahih lah, tidak kuat. Tapi tak apa. Sebab hadis ni semakna dengan dia tu sudah berlalu dah, kita baca dah. Awal-awal sebelum daripada ni, dalam riwayat berapa ni, itu sahih. Cuma ni dia terletak di hujung bab. Ada dalam hadis 13. Ada hadis 13 tu. Ada dalam hadis 12, 13. Di situ. Cuma ni Nabi SAW kata, la a'rifanna, jangan sampai aku tahu. Maknanya janganlah kamu terlibat. Janganlah kamu terlibat, hendaklah kamu menjauhi. Iaitu macam mana? Ada seseorang yang tiba kepadanya hadis daripada Nabi, mana ada orang cerita pada dia hadis Nabi, dia tolak. Dia tolak tak terima hadis tu, dia dalam keadaan muttaqi, mana dia bersandar, mana melambaikan dia ni seorang yang bermalasan, duduk saja, duduk bersandar di atas tempat duduk dia tu, di atas sofa dia tu. Lalu dia kata, Iqra' Qur'ana, baca Quran saja.
Iqra' Qur'anan, bacalah Al-Quran. Yang ni bacalah Al-Quran saja, maknanya tak usah baca selain daripada Quran. Baca Quran saja. Maknanya orang ini melarang daripada membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Ma qila min qaulin hasanin fa ana qultuh. Jadi hak ni jumlah ni, ayat ni, ma qila min qaulin hasanin fa ana qultuhu. Semua yang dikatakan, yakni dalam Al-Quran yang terdiri daripada perkataan yang baik, maka aku memang mengucapkannya. Hal ini kata-kata Nabi. Kata-kata Nabi sebagai kritikan terhadap kata-kata orang dia duduk bersandar tadi. Jadi hal ni ma qila min qaulin hasanin fa ana qultuhu itu tidak munasabah kalau kita nak kata lanjutan daripada kata-kata lelaki atau tolak hadis tadi. Orang baca Quran saja. Jadi hal ini lebih sesuai sebagai kata-kata Nabi nota 74 tu, ini merupakan bantahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bersandar itu. Yang mendakwa hanya menerima Al-Quran saja. Tasir pada Quran hadis, dia nak Quran aja. Jadi Nabi kata benda yang baik yang aku kata memang aku kata. Maqila apa yang aku kata tu min qaulin, kata-kata aku ni maknanya kalau kamu nak cari dalam hadis ada, dalam Quran ada. Kata-kata aku ni kalau kamu nak cari dalam hadis, dalam Quran memang ada. Ini berarti ucapan yang baik yang tidak bertentangan dengan nas syarak dan ia diriwayatkan dengan sanad yang sahih, maka ia adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak wajar ditolak kerana ia adalah ucapan yang baik yang datang dengan jalan yang sahih, maknanya dengan sanad yang sahih. Maknanya hadis Nabi ni kita letak sekali dengan Quran. Kita letak sekali dengan Quran. Dah. Kalau kata-kata hadis Nabi tu baik, maka akan ada dalam Quran. Dia tidak mungkin bercanggah sebab Quran daripada Allah Ta'ala. Dah. Apa hak Nabi ucap tu, dia sebagai Rasul, dia mendapat wahyu dari Allah SWT. Jadi kata-kata Nabi itu adalah ilham. Wahyu dari Allah SWT. Begitu juga hak Nabi kata tu sebenarnya kesimpulan yang Nabi buat daripada Al-Quran. Kefahaman Nabi. Jadi hak kata-kata Nabi tu tafsiran, huraian kepada Quran. Jadi kalau kata-kata tu baik, menyuruh kepada benda yang benar, benda yang baik, benda yang bertakwa, memang itu pengesahan bahawa aku memang kata lagu tu. Itu kata Nabi. Yang ini tidak mungkin bercanggah antara Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia mari daripada punca yang sama juga. Quran dari Allah Ta'ala, hadis Nabi pun dari Allah Ta'ala juga, wahyu dari Allah SWT. Tapi dengan syarat lah. Iaitu hadis Nabi tadi mestilah diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Orang-orang yang dipercayai. Kemudian hadis berikut ni. Wabi qala haddatsana Muhammad bin Abbad ibni Adam qala haddatsana Abi an Syu'bah an Muhammad ibn Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala wa haddatsana Hannad bin Sari قال حدثنا عبده ابن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه. Berapa kali radhiyallahu ni? Sekali je. Misal hadis Ali ni radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ta'ala anhu tu tak ada tu. Setakat radhiyallahu anhu tu je. Imam Ibnu Majah meriwayatkan daripada Muhammad bin Abbad ibni Adam. Muhammad bin Abbad bin Adam ni nombor 75, Al-Hudhali Abu Abdullah Al-Basri, orang Basrah. Beliau seorang perawi yang bertaraf makbul. Makbul ni mana tengah-tengah lah.
Tidak kata terlalu siqah, tapi dia perawi yang diterima tengah-tengah. Takdir untuk dia tu pada peringkat pertengahan ataupun peringkat sederhana. Beliau ni mengambil daripada bapanya. Ayah dia Abbad bin Adam Al-Huzali Abu Abdullah Al-Basri. Asal Abu Abdullah tu tak ada tu. Tak ada tu kena buat tu. Abu Abdullah tu tak ada. Abbad bin Adam Al-Huzali Al-Basri tu ya. Abu Abdullah kena buat. Beliau seorang perawi yang majhul. Tak kuatlah. Tidak diketahui siapa dia ni, majhul. Kemudian beliau ni mengambil daripada Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr bin Alqamah ibni Waqqas Al-Laysi Al-Madani. Imam Nasai mengatakan beliau seorang yang siqah. Muhammad bin Amr ni pula diambil daripada Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf Az-Zuhri, dikatakan nama beliau adalah Abdullah atau Ismail. Beliau merupakan salah seorang fuqaha yang 7. Jadi Abu Salamah ni antara anak murid terkemuka. Anak murid Abu Hurairah yang terkemuka. Kemudian nota nombor 79 tu hak. Kalau kita baca tadi hak. Qala haddatsana Hannad ibn Sari. Kita buh H situ. Kau kena bubuh ha juga, tak tahulah. Nombor 79 ni simbol hak. Kalau kita tengok tadi ada hak tu kan. Hak qala wa haddatsana. Jadi hak ni satu istilah yang merujuk kepada istilah tahwilu sanad ataupun pemalingan daripada satu sanad kepada sanad yang lain. Maknanya dalam hadis 22 ni dia ada dua sanad. Dia ada dua sanad. Ada dua sanad, matan sama. Matan sama. Matan sama, dia nak, kalau kira dia boleh. Dengan sanad yang pertama dia buat mari matan tadi. Lepas tu dengan sanad kedua dia pun sebut matan tu sekali lagi. Boleh, tapi jadi panjang lah. Kalau kita nak jimat kertas, tak jimat lah. Nak jimat dawat, tak jimat. Jadi kita pun gabung. Jadi ulama hadis ni, bila sanad tu banyak, dia pada memadai dengan letak hak. Mana di situ ada pemalingan sanad. Maknanya matan tu sama. Ada banyak sanad. Jadi untuk meringkaskan, maka letak sanad yang berlainan, setakat berlainan, dah. Kemudian letak matan yang sama. Cuma di sini Imam Ibnu Majah dia sebut secara lengkap sanad tu. Dia sebut secara lengkap. Sebab orang lain tu kadang-kadang dia letak hak tu, kalau di sini dia letak pada Muhammad bin Amr. Letak pada Muhammad bin Amr. Tapi di sini Ibnu Majah ni dia letak lepas daripada Abu Hurairah. Jadi masing-masing lah. Jadi di sini dia ada sanad. Ada berapa sanad? Sanad pertama melalui Muhammad bin Abbad daripada bapanya, daripada Syu'bah, daripada Muhammad bin Amr. Dan sanad yang kedua daripada Hannad bin Sari, daripada Abdah bin Sulaiman, daripada Muhammad bin Amr. Jadi daripada Muhammad bin Amr tu, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah lah. Faedah dibawakan sanad yang kedua, ialah untuk menyatakan ia lebih tinggi daripada sanad yang pertama. Itu tujuan dia. Mana kalau kita bilal lah. Kalau kita bilal, nak sapa kepada Muhammad bin Amr. Sebab hadis ni, atas dia tu Muhammad bin Amr, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Sanad yang kedua pun lagu tu juga. Akan pergi kepada Muhammad bin Amr, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah. Tapi kalau kita bilal, sebelum daripada Muhammad bin Amr tu ada berapa? Ada berapa? Kalau melalui itu guru yang pertama, Muhammad bin Abbad tu, Muhammad bin Abbad, kemudian daripada Abbad, daripada Syu'bah. 3. Tapi kalau melalui Hannad bin Sari, sebagai sanad yang kedua, daripada Hannad, daripada Abdah tu kepada Muhammad bin Amr. Itulah yang dikatakan sanad yang tinggi. Maknanya antara Ibnu Majah dengan
Muhammad bin Ammar itu hanya ada 2 orang pada sanad yang kedua. Pada sanad yang pertama antara Ibnu Majah dengan Muhammad bin Ammar tu ada 3 perawi. Pada 3 perawi itu dah Ammar tu majhul. Tak gagah pula. Manakala madar ataupun paksi madar ataupun paksi sanad ini ialah Muhammad bin Ammar. Maksud paksi ni sanad tu dia berakhir siapa-siapa. Maknanya yang berulang nama dia tu akan disebut pada sanad daripada kedua sanad nama siapa dia. Jadi Muhammad bin Ammar ni ada dalam sanad yang pertama, ada juga dalam sanad yang kedua. Tu dia panggil madar isnad madar isnad. Maknanya hadis ni pergi ke mana pun akan berakhir dengan dia. Berlegas sekitar dia. Itu panggil madar. Madar ni dia daripada perkataan dara. Dara tu maknanya berpusing. Berlegar. Lepas tu kalau kira, dah. Ada lagi. Ada lagi ni. Sanad ni. Cuma Imam Ibnu Majah akan sebut sanad yang ketiga ni dalam hadis nombor 485. Dah. Iaitu Imam Ibnu Majah ambil daripada Muhammad bin Sabbah, daripada Ibnu Uyainah, daripada Muhammad bin Ammar. Itu sanad yang ketiga. Tapi tidak di sinilah. Dalam kitab Taharah nanti. Jadi cerita dalam hadis ni, Abu Hurairah pernah berkata kepada seseorang, "Wahai anak saudaraku." Jadi seseorang ni siapa dia? Jadi ya benar akhi, di sini orang panggil hadis ni mubaham. Mubaham. Sama, tak sebut nama. Bila tak sebut nama, orang panggil mubaham. Hadis ni hadis mubaham. Tak jelas nama. Nota 80 tu, yang dimaksudkan oleh Abu Hurairah di sini ialah Ibnu Abbas. Sebagaimana akan datang dalam hadis nombor 485 melalui sanad Muhammad bin Sabbah daripada Ibnu Uyainah, daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Muhammad bin Ammar. Jadi Abu Hurairah memanggilnya sebagai anak saudara kerana Ibnu Abbas jauh lebih muda dari usianya pada waktu itu. Muka dia budak. Bukan kata waris dua ni. Tidak waris. Kalau kata dua ni bersaudara, pak saudara Abu Hurairah ni pak saudara Ibnu Abbas. Jadi Nabi je diraguan dengan Abu Hurairah. Tak ada kena-mengena. Jadi ini bahasa orang Arab. Ya benar itu mana panggilan mesra, panggilan manja. Panggilan mesra lah dengan budak-budak. Awal, mek gitulah, pokcik, Kita ni pak saudara kita panggil pokcik. Ya, sebab apa? Sebab adik-beradik dia panggil ke dia cik. Ada. Adik-beradik dia panggil ke dia cik. Jadi anak saudara dia panggil pokcik lah. Kau nak tukar panggil nama ke apa? Dah. Cuma bila luar kat dia panggil tu pokcik, ni pokcik belaka. Kadang-kadang kita panggil pada. Tak pada. Dua beradik ni panggil da. Jadi anak saudara ni panggil pada. Jadi kadang-kadang pada pun panggil juga. Pada tidak pak saudara sendiri. Jadi Abu Hurairah berkata, jika aku bacakan kepadamu sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu membuat perumpamaan untuknya dengan selainnya. Nombor 81. Jadi hadis ni hadis yang ringkas. Hadis ini hadis yang ringkas. Boleh jadi Ibnu Majah potong, kerak. Sebab dia nak hak mana perlu ya. Jadi dari segi kaedah usul hadis, boleh kepada seorang perawi itu dia nak ikhtisar hadis. Peringkas hadis. Hadis panjang. Dia nak ambil bahagian dia nak saja. Macam Bukhari lah. Kita belajar Bukhari itu hadis banyak. Kadang-kadang satu hadis tu 3 tepak, 4 tepak, 5 tepak, 7 tepak pun ada. Dia ulang, di satu tepak tu dia ambil hak pendek je. Hak panjang ada lain. Jadi hadis tu asalnya diriwayatkan dengan begitu panjang detail. Tapi bila dia nak meriwayatkan hadis, nak letak pula pada bab untuk dia beristihad, nak menyatakan pendapat dia, jadi dia ambil potongan yang dia nak. Jadi boleh dia kerak hadis. Jadi di sini kita kata Ibnu Majah ni dia kerak hadis ni.
Sebab hal dia nak di sini dalam bab ta'zim hadis Rasul, mengagungkan hadis Nabi. Asalnya hadis ni dia berkait dengan bab taharah. Bab berhubung dengan al-wudu' mimma massatin nar. Perintah berwuduk kerana makan makanan yang terkena api, makanan yang dimasak dengan api, dah kena berwuduk. Macam daging, dah daging, daging bila kita panggil kena berwuduk. Dalam hadis nombor 485 terdapat kisah yang lebih lengkap. An Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tawaddau mimma ghayyaratin nar. Faqala Ibnu Abbas atawaddau min al-hamim? Faqala lahu ya ibn akhi idza sami'ta an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditha fala tadrib lahu al-amsal. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah berwuduklah kerana memakan makanan yang dimasak dengan api. Itu hadis daripada Nabi. Ibnu Abbas berkata, apakah saya perlu berwuduk kerana air panas? Jadi dia pun mari soalan lagu tu. Macam berjawab lah kita kata, ataupun macam mempersoalkan. Abu Hurairah berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, wahai budak, jika aku bacakan kepadamu sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu membuat perumpamaan untuknya. Mana kamu jangan anggap hal lain itu ada serupa dengan dia, ataupun kamu menganggap satu lagi tafsirnya, janganlah kamu buat perumpamaan untuk hadis ni. Maknanya kamu anggap hadis Nabi ni seperti kata-kata orang lain. Boleh nak bantah, nak persoalkan, nak kritik. Janganlah gitu. Jadi itu cerita dia. Pedoman daripada hadis ni. Jadi hadis ni nak cerita ke apa? Yang pertama, sebagai seorang Islam yang beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa syariat, segala perintah Allah dan Rasulnya itu hendaklah diterima dengan sepenuh hati, tanpa sebarang bantahan. Tak usah persoalan. Jadi kata-kata Ibnu Abbas tadi, atawaddau, perlukah aku berwuduk bila berwuduk dengan air panas? Jadi macam dia nak mempersoalkan hukum berwuduk kerana makan makanan yang dimasak oleh api. Jadi seolah-olah dia nak mempertikaikan. Mana hukum tu tak pernah sabar. Tak pernah sabar. Sebab kalau aku berwuduk dengan air panas, jadi kena berwuduk pula lah dengan air sejuk. Jadi macam dia nak mempersoalkan, dia nak berhujah dengan Abu Hurairah. Yang kedua, hendaklah seseorang itu beradab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hadis itu telah pun masuk. Mana hadis ni, hadis tawaddau mimma massatin nar ni, tak. Hadis ni sebenarnya telah masuk. Ini satu peringkat dulu. Satu ketika dulu, bila seorang itu makan makanan yang dimasak dengan api, maka ada perintah supaya dia berwuduk. Sebab pada ketika itu suruh berwuduk tu, sebab apa? Sebab bersyukurlah. Bersyukur. Sebab kadang-kadang orang itu dhaif, dia tidak ada makanan melainkan daripada buah-buah saja, buah tamar. Tak. Nak beli kau makan daging ni mungkin payah. Jadi perlu bersyukur kerana makan makanan yang dimasak dengan api, ataupun boleh jadi sebagai mengingatkan api-api ni neraka. Tak. Jadi nak suruh ada rasa takwa kepada Allah SWT, maka berwuduk kena ada setelah daripada makan sesuatu yang berkait dengan api. Sebab api ni asal daripada api neraka. Jadi macam-macam dia punya takwil lah. Jadi hadis ni hadis mansuh. Walaupun telah mansuh, kita kena beradab. Kenapa? Kerana ia satu ketika dulu pernah diamalkan. Ia satu ketika dulu adalah perintah daripada Nabi. Walaupun sekarang ini tidak terpakai, tetapi tetap dia sebagai perintah daripada Nabi, kena hormat. Kemudian semua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sama ada hadis yang telah mansuh atau hadis yang memasukkannya. Apa yang penting, ialah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengetahui hukum dan sejarahnya
Jadi itu sikap orang beriman, dia kena beramal dengan hukum. Maknanya kalau hadis tu hadis mansuh, dah, mana hadis yang memansuhkan dia? Janganlah seorang tu kata, hadis ni telah mansuh, aku tak siamak. Tak boleh. Dia kena tahu. Kalau dia kata hadis ni mansuh, manakah hadis yang memansuhkannya? Dia tak boleh nak buat alasan. Dah. Sebab, kalau orang tu kata hadis ni mansuh, tak ada dalil, jadi seolah-olah, dua dacing ni, dah, sengit sebelah. Jadi, kalau dia sengit sebelah, maknanya dia lebih berat. Ada benda yang menambah berat. Kalau kita kata hak ni, sekilo gandum letak. Dah. Tapi, tiba-tiba sengit sebelah. Jadi, tidak sekilo gandum saja ada tu, ada benda lain tu. Mari duduk tu. Jadikan berat. Jadi panggil tarjih bila murajih ghairu jaiz. Tidak mungkin mentarjihkan sesuatu tanpa ada yang memberatkan dia. Jadi bila kita kata hadis ni mansuh dan kita gagal mengemukakan hadis nasih dia, maka kita seolah-olah mendakwa sesuatu tu berat tanpa ada bukti. Jadi seolah-olah kita membatalkan hadis tanpa hujah. Jadi asal hadis itu tetap terpakai selama mana hadis itu tidak masuk. Jadi kalau kita tak ada bukti hadis lain sebagai nasih, maka hadis itu tetap dipakai. Jadi kalau nak dakwa nasah, boleh tahan nak dakwa. Yang keempat, masuk di sini Abu Hurairah dia melarang dari menggunakan kias secara bebas tanpa terikat dengan kaedah dan syaratnya. Maknanya Ibnu Abbas tegur. Maknanya kamu jangan anggap makanan tu dah ia dimasak dengan api sama dengan air panas yang kamu guna untuk berwuduk. Lain tu. Jadi hak ni memanglah kena berwuduk. Dah. Kerana dimasak oleh api, kerana kamu makan hak ni air panas kamu guna untuk berwuduk. Dia setakat kena anggota je. Tak masuk dalam tubuh kamu. Jadi macam mana kamu nak kata kena berwuduk juga? Tak kira lah maksud kamu tu sebagai nak sindir ke, sebagai apa, nak guna kias ke, tak boleh lagu tu. Sebab ini adalah kias di antara dua benda yang tak sama. Orang panggil kias ma'al farik. Menganggap sama di antara dua benda dalam keadaan dua tu memang berbeza. Tak boleh lagu tu. Jadi kata-kata Ibnu Abbas bermaksud berdasarkan maksud kata-kata Ibnu Abbas bermaksud kata-kata Ibnu Abbas berdasarkan kepada hadis ni masuk kedua tubuh lah. Kata-kata Ibnu Abbas bermaksud bahawa berdasarkan kepada hadis ni, sewajarnya seseorang itu berwuduk dengan air sejuk setelah berwuduk dengan air panas. Sebab batal, berwuduk dengan air panas mula-mula tu batal, tak sah. Jadi lepas pada tu, dia kena berwuduk sekali lagi dengan air sejuk. Sebab Ibnu Abbas faham, kalau seseorang itu makan benda yang dimasak dengan api, dia batal wuduk, maka orang yang sentuh tubuh dia ataupun orang yang membasuh tubuh dia dengan air panas, berarti wuduk dia tidak sah, maka dia kena berwuduk sekali lagi dengan air sejuk. Itu. Mana kalau pakai kias secara zahir tadi. Sedangkan kias tu tidak tepat. Lalu Abu Hurairah menegurnya. Ini kerana apa yang menyebabkan berwuduk adalah makan makanan yang dimasak dengan api. Bukan semata-mata terkena api. Jadi semata-mata air panas tadi terkena api, terkena pula pada tubuh kita jadi batal wuduk. Tidak. Kena faham molek dia masalah masuk dalam tubuh. Yang kelima. Bukan maksud Ibnu Abbas untuk membantah hadis Abu Hurairah dengan semata-mata akal fikiran, tetapi kemungkinan sampai kepadanya hadis Jabir. Bahawa perkara terakhir yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwuduk kerana makan makanan yang dimasak dengan api. Maknanya Ibnu Abbas ni
Mungkin dia ada dengar daripada Jabir kata, kana akhirul amrayn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu mimma masatin nar. Perkara terakhir yang diriwayatkan daripada Nabi ni, kata Jabir, Nabi tidak lagi berwudu lepas daripada makan makanan yang dimasak dengan api. Sebab banyak riwayat kata Nabi makan lepas pada maghrib tu, Nabi makan bahu kambing, shoulder tu. Dah. Nabi makan bahu kambing, lepas tu azan, dah. Nabi tinggal, Nabi khomor, terus semaya tanpa berwudu. Ada beberapa hadis. Jadi Jabir kata, perkara terakhir yang diriwayatkan daripada Nabi, itu tidak lagi berwudu setelah daripada makan makanan yang dimasak dengan api. Maknanya seolah-olah di sini, Abu Hurairah tidak tahu hadis itu, dan Ibn Abbas tahu. Jadi Ibn Abbas ni dia memberi respon kepada riwayat Abu Hurairah tu, mana seolah-olah kamu pakai masak lama. Ni ada hak baru ni. Seolah-olah gitu. Jadi kita kena letak sahabat ni benda yang menasabah lah. Jadi menasabah, maknanya jangan nampak sahabat ni macam nak menentang hadis Nabi. Nak lawan hadis Nabi. Mungkin kita kata tak siapa ilmu. Ataupun hak ditegur oleh Ibnu Abu Hurairah terhadap Ibnu Abbas ni nampak macam panggil mu'aradah zahirah. Macam nak lawan secara zahir. Walaupun secara batin tidak. Mu'aradah zahirah tu pun tak boleh. Tak boleh wujud. Dia macam gini lah. Orang tu dia tak boleh makan labu. Dah. Kih dia uluran, kau sejuk, kau gapo, kau dia tak makan labu. Jadi tak boleh kata, aku tak suka makan labu. Tak boleh lagu tu. Sebab pernah berlaku. Sampai dia sahabat. Orang tu kata, aku tak suka labu, marah dia. Sebab dia kata, ni labu Nabi suka. Maknanya tak boleh. Seorang tu nampak sangat. Dia menentang benda yang ada kaitan dengan Nabi. Jadi Nabi suka labu. Dia dalam satu hidangan tu, Nabi cari labu. Jadi di hidangan tu ada daging, ada labu. Dah, Nabi cari labu. Tapi ada orang tafsir juga ada itu. Nabi cari labu tu sebab nak beri orang lain makan daging. Isab dia panggil. Mengutamakan orang lain. Jadi Nabi ambil labu sebab labu tu kan dia murah. Dah, tak apa sedap mana. Tapi Nabi mengutamakan untuk orang lain tu benda yang lebih sedap. Sebab itulah Nabi mencari-cari labu. Jadi dalam kes tadi, orang yang kata dia tak suka kepada labu, jadi sahabat marah. Sebab apa? Sebab Abu Yusuf. Abu Yusuf. Jadi kita Abu Yusuf. Abu Yusuf anak Imam Abu Hanifah ni, dalam satu hidangan makan ni, orang kata pada dia, aku tak suka labu. Jadi Abu Yusuf ni marah. Siapa nak akak pedas. Jadi, mu tak suka Rasulullah. Dia marah. Maknanya seseorang itu kalau dia tak suka benda yang ada kaitan dengan Nabi, dia tidak boleh menyatakan dalam bentuk mu'aradah. Lawan. Walaupun mu'aradah secara zahirah. Macam kita kata, kita tak suka janggut. Janggut ni sunnah Abu Jahal. Kata lagu tu. Tak boleh. Apa nak kata sunnah Abu Jahal tu? Jadi nampak Nabi dengan Abu Jahal ni serupa. Jadi kalau kita ada tak setuju kau gapo, kau kita kena bercakap dengan cara yang betul. Tu yang penting. Kemudian nombor 6, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dapat di mu'aradah. Mana kita nak letak dia depan, nak bandingkan, nak bahas. Kalau hak bolehnya hanya dapat dengan cara letak ayat Quran atau hadis yang nasih. Mana tak boleh kita nak, orang kata nak bedah hadis tu dengan akal kita. Kita nak timbang hadis ni dengan neraca Quran ataupun dengan neraca hadis-hadis sahih yang lain. Begitu. Mana dalam kaedah kita memahami nas ni, satu hadis tu kalau kita nak faham, kena letak hadis ni dengan Quran.
dengan hadis yang lebih sahih, hadis yang lebih ramai perawi, hadis yang nasih. Lagu tu cara dia. Tidak boleh kita nak bahas Quran ni dengan neraca akal fikiran kita semata-mata, walaupun pada zahirnya. Contohnya seperti hadis orang yang meninggal dunia diseksa kerana tangisan ahli keluarganya. Innal mayyit yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Hadis yang masyhur ni. Hadis riwayat Ibnu Umar dan lain-lain. Dah. Hadis kata orang yang mati, dah, ahli keluarga dia tu menangisi dia, maka dia tu akan diseksa dalam kubur. Jadi hadis tu dah mana dibahas oleh Aisyah. Dah, Aisyah kata salah Ibnu Umar tu salah tu Ibnu Umar riwayat hadis tu. Rahimallahu Abdurrahman. Dah. Semoga Allah Taala merahmati Abu Abdurrahman Ibnu Umar. Kerana bukan lagu tu ia diriwayatkan daripada Nabi. Sebab Aisyah ni dia letak hadis ni, dia timbal dengan ayat Quran itulah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seorang yang berdosa melainkan dosa diri dia tidak tanggung dosa orang lain. Jadi hadis tu Aisyah dia timbal dengan ayat Quran. Jadi dia tak pakar makna tu. Maka sebab itulah imam hak kemudian ni kata, tak, orang tu dia azab bukan semata-mata ahli keluarga dia menangis, tapi dia tidak menghentikan tradisi meratap kematian. Maknanya dia tak pesan sebelum daripada dia mati tu, oleh kerana tepat dia, ahli keluarga dia tu, adat resam mereka menangisi meratapi mayat, dan dia tidak menghentikan. Antara usaha dia, sepatutnya dia tegur sebelum daripada dia mati. Kalau dia mati dalam keadaan dia tidak tegur, dia tidak larat, maka dia pun akan diazab kerana perbuatan meratap itu. Jadi Aisyah tu dia letak hadis tu dengan ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala taziru waziratun wizra ukhra ni dia banyak dalam Quran ni. Antaranya dalam surah Isra, dalam surah Isra ayat yang ke 15. Ayat yang ke-15. Kemudian hak terakhir tu qala Abul Hasan. Dia orang mari sanak dia lah. Abul Hasan ni ini bukan Ibnu Majah ni. Ini adalah kata-kata perawi kepada Sunan Ibnu Majah. Ini anak murid Ibnu Majah. Abul Hasan tu nama dia Ali bin Ibrahim bin Salamah bin Bahar Al-Qazwini, seorang alim dan tokoh hadis di Qazwin, perawi kepada Sunan Ibnu Majah. Jadi hal ini dia panggil ziyadah, tambahan dia. Maknanya kadang-kadang kita akan jumpa lepas daripada hadis yang dikemukakan oleh Ibnu Majah ni, maka dia akan mari qala Abul Hasan. Maknanya Abul Hasan tu dia akan tambah hadis. Hak dia riwayat melalui orang lain. Kadang-kadang dia nak menyatakan bahawa dia ni ada sanad yang lebih tinggi lagi daripada Ibnu Majah, ataupun dia nak cerita bahawa ada perawi yang lain yang turut meriwayatkan hadis seperti ni selain daripada perawi yang Ibnu Majah riwayat. Kemudian bab berikut ni bab lain dah. Masuk bab yang ketiga, babut tawaqqi fil hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu bab berhati-hati dalam meriwayatkan hadis daripada Nabi. Jadi kita akan jumpa hadis-hadis inilah. Hadis-hadis yang menegah daripada berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Akhir da'wan. Alhamdulillah.